Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah 'alaina bil arifin kama fatahta 'ala anbiya'ika wa 'ala awliyaika wa 'ala ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah perjumpaan pertama untuk kelas kita, kelas Fiqh Syafi'i, pengajian anak-anak Melayu ataupun anak Malaysia lah di Masjid Al-Azhar Syarif. Jadi kita akan, insya-Allah kita akan gunakan teks pengajian kita untuk pengajian fiqh mazhab Syafi'i ini. Kita akan guna matan Al-Ghayah wa Taqrib ataupun dikenali juga sebagai matan Abi Syuja'. Ini yang akan kita guna. Tapi sebelum kita masuk kepada kitab yang akan kita bincangkan, sebelum kita masuk dalam ilmu yang akan kita pelajari ini, kita akan buat beberapa muqaddimah. Kita akan sebut beberapa muqaddimah dan kita akan sebut beberapa maklumat yang penting sebelum kita masuk dalam pengajian ilmu kita ini. Dan insya-Allah kita akan ada sekurang-kurangnya 2 muqaddimah lah. Muqaddimah yang pertama yang akan kita cuba selesaikan malam ini adalah muqaddimah tentang pengenalan kepada ulum asy-syar'iyyah. Kita nak ngaji ni, kita nak ngaji fiqh. Fiqh ini termasuk dalam kategori ilmu-ilmu, nama dia ilmu syarak, ulum asy-syar'iyyah. Jadi kita akan buat pengenalan secara umum terhadap ulum asy-syar'iyyah ini. Kita nak kenal apa secara lebih kurangnya, secara sedikit sebanyak, apa ilmu tafsir, apa ilmu hadis, apa ilmu fiqh, apa itu ilmu fiqh, apa itu ilmu lughah, dan apa fungsi dia dan apakah kepentingan dia. Ini yang kita akan selesaikan malam ini. Yang belakang dengar? Tak dengar? Kita kuatkan. Baik. Yang pertama yang kita kena faham sebagai orang Islam, sebagai orang Islam, kita semua mengaku mengucap 2 kalimah syahadah. Ini yang ini tolong ambil perhatian sedikit. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertamanya kita mengaku la ilaha illallah. Dan yang keduanya kita mengaku Sayyidina Muhammad SAW Muhammadur Rasulullah. Ini yang ada dalam ucapan 2 kalimah syahadah yang membezakan kita antara orang Islam dan juga bukan Islam. Kita tengok 2 kalimah ini. Yang pertamanya, asasnya orang Islam ni kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta melainkan Allah SWT. Tidak ada pemilik, pencipta dan penguasa di alam ini melainkan Allah SWT. Ini asas pengakuan sebagai orang Islam. Ini asas beza kita dengan bukan Islam. Sebab tu Nabi Rasulullah SAW bahawa dia sebut salah satu ajaran Tauhid. Tauhid ni kita mengesahkan Allah Taala, pengiktirafan kita kepada Allah Taala sebagai pencipta. Ini jelas kan? Yang kedua, bila kita dah mengaku bahawa alam ini ada pencipta dia dan alam ini ada pemilik dia, maka pastilah kita perlu duduk di alam ini bertepatan dengan kehendak dan juga perintah Tuhan punya alam ini.
Jadi kita perlu kepada untuk tahu maklumat. Nak tahu apakah yang dikehendaki oleh pencipta alam ini, pemilik alam ini daripada kita selaku makhluk yang menumpang duduk di dunia ini. Di situlah datangnya kesaksian yang kedua. Kesaksian yang kedua ialah kita mengaku bahawasanya Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, orang yang makruf. Kita tahu tarikh lahir dia, dia tahu tempat mana dia lahir, dia tahu tempat mana Nabi SAW duduk dan hidup. Orang itu nama dia Rasulullah. Ini pengakuan kedua sebagai Muslim. Kita mengaku Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah. Dia itu sebagai Rasul. Rasul ni panggil, kalau bahasa kita ni kita panggil perantara. Orang yang bawakan maklumat kepada kita. Bawa maklumat daripada mana? Bawa maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asas sebagai seorang Muslim. Kita mengaku alam ini Allah Ta'ala punya. Kita iktiraf alam ini mesti kita duduk bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka orang yang sampaikan maklumat itu, sebabkan kita tidak ada hubungan direct dengan Allah Ta'ala, manusia ini, yang ada hanyalah melalui perantaraan Rasul-Rasul. Jadi yang kedua, kita mengaku masalah itu sebagai Rasul. Maknanya nak ambil maklumat daripada Allah Ta'ala ni, ambil daripada siapa? Ambil daripada Rasulullah SAW. Ini pengakuan yang kedua yang kena jelas. Dan juga maknanya ni prinsip asasi sebagai Muslim. Daripada gabungan dua ini, gabungan antara kesaksian bahawa Allah Ta'ala itu sebagai pencipta, sebagai al-ilah, pengakuan sebagai Rasulullah sebagai Rasul, yastalzim, dia membawa kepada kita percaya dan terima satu perkara lagi, adalah kita percaya bahawa kita menerima sesuatu daripada Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah bawa kepada kita? Gabungan dua syahadah ni membawa kepada, bila ada Rasul, kita ada, kalau kita bahasa mudah kita ada pemberi surat. Kita ada orang yang sampaikan risalah, pemilik risalah tadi. Dan ada orang tengah yang membawa risalah tadi. Mestilah timbul persoalan ketiga. Apakah risalah tadi? Apa benda yang dibawa tadi? Inilah yang kadang-kadang ramai orang lupa, ataupun kadang-kadang ramai orang terlepas pandang daripada penyaksian dua kalimah syahadah tadi. Yang dibawa tadi ialah ad-din al-Islam. Apabila orang tanya kita apa yang Rasulullah bawa, Rasulullah ad-din. Rasulullah bawa ad-dinul al-Islam, agama Islam. Dari sinilah tiga cabang tadi. Sebab tu dalam hadis, kalau kita dengar dalam hadis disebut zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad SAW rasulah. Telah dikira, telah betul-betul masuk iman dalam jiwa seorang itu bila mana dia mengaku bahawa Allah Ta'ala sebagai pencipta, Rasulullah itu sebagai Rasul, dan juga Islam itu sebagai din, cara hidup yang dibawa oleh Nabi tadi. Maknanya ada hadis yang sebut, Rasul kata hatta yu'minu bima ji'tu bihi. Lebih kurang maknanya macam itulah. Sampailah dia beriman dengan apa benda yang aku bawa kepada dia. Bukan sekat aku Allah saja, bukan sekat Rasulullah. Yang mesti beriman juga dengan benda yang aku bawa. Benda yang aku bawa tu apa? Itulah namanya ad-din. Bila kita bincang isu ad-din ini, kita nak tengok kandungan din tu tadi, kandungan ad-din. Apa benda yang Rasul bawa tadi, kita nak tengok detail satu persatu kandungan tadi. Kandungan tadi terpecah pada tiga. Yang ni yang kita selalu dengar dalam hadis. Hadis kedua daripada Matan Arba'in. Kita dengar selalu, kita pecah hadis yang nama dia hadis Sayyidina Jibril. Yang pertama Rasul bawa, bila dia tanya apa mal Islam, kemudian wa mal iman, wa ma al-ihsan. Ini tiga cabang ataupun tiga isi utama daripada ad-din ini. Yang pertama, Rasul bawa al-iman, Rasul ikut iman. Yang kedua, Rasul bawa al-Islam. Islam ni bukanlah maksud agama Islam tadi. Islam ni maksudnya amalan-amalan praktikal, zahiri, luaran kita. Dan yang ketiga, Rasul bawa panduan disebut al-ihsan. Panduan disebut al-ihsan. Panduan untuk kita
membentuk diri dan jiwa dan hati. Secara mudah faham. Jadi agama tadi, ad-din yang dibawa oleh Nabi SAW tadi, dia bawa 3 isi utama. Yang pertama dia bawa isi al-iman, yang kedua dia bawa isi al-Islam, yang ketiga dia bawa isi al-ihsan. Ada panduan, kalau nak cara mudah nak faham, panduan iman ini panduan pembentukan pemikiran. Kita nak bentuk pemikiran dan juga kita nak bentuk pegangan hidup terhadap manusia. Ini fungsi iman tu. Iman tak akan nampak dia punya, kita tak akan nampak satu persatu detail itu dalam badan kita. Kat badan kita ni. Sebab benda tu duduk dalam otak dan juga dalam hati. Jadi kita sebut panduan iman ni panduan untuk membentuk pemikiran dan nak bentuk pegangan hidup manusia. Sebab tu dalam iman dia bincang beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Prinsip kita orang Islam, kita percaya kepada Allah. Prinsip kita, pegangan hidup kita orang Islam, kita ada di akhirat. Prinsip hidup kita sebagai orang Islam, kita ada percaya pada kitab Al-Quran. Prinsip hidup kita orang sekian hingga akhir. Itu bidang pertama daripada panduan yang dibawa oleh Nabi SAW tadi. Panduan al-iman. Bidang yang kedua yang dibawa oleh Nabi SAW ialah bawa panduan untuk beraktiviti di dunia ini. Rasul bawa panduan untuk beraktiviti di dunia ni. Kita nak hidup di dunia ni macam mana? Ada aktiviti individu, ada Rasul bagi panduan. Aktiviti dalam berkeluarga, Rasulullah bagi panduan. Aktiviti dalam bermasyarakat dan bernegara, Rasulullah bawa panduan. Aktiviti negara dan juga negara, Rasulullah bagi panduan. Hatta semua bidang lah. Apa saja aktiviti manusia di dunia ni, Rasulullah bawa panduan belakang. Yang ini yang masuk dalam kategori al-Islam tadi. Sebab tu Rasulullah sebut, bila Sayyidina Jibril tanya mal Islam, Rasul sebut yang pertama tasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas salata. Kemudian sembahyang, puasa, zakat dan haji itu sebagai gambaran kepada baki, gambaran kepada semua saksi baki, panduan hidup, aktiviti hidup manusia ini. Ini bahagian yang kedua yang dibawa oleh ad-din ini, yang dibawa oleh Rasulullah. Bahagian yang ketiga yang disebut sebagai al-ihsan tadi, ialah Rasulullah selain daripada bawa panduan pemikiran, selain daripada bawa panduan untuk beraktiviti, Rasulullah bawa juga panduan untuk kita ini cara nak bentuk diri manusia ni, cara nak bentuk jiwa, cara nak bentuk hati dan cara nak bina manusia yang baik. Yang ni yang nama dia masuk kategori al-ihsan. Jadi daripada tiga cabang ini, ataupun daripada gambaran ataupun gambaran secara umum ni, daripada sini kita boleh tengok pecahan ulum syar'iyyah ni. Daripada sini kita boleh tengok pecahan-pecahan ulum syar'iyyah. Mukadimah ni penting pentinglah sikit sebab kita nak masuk mengaji. Jadi kita kena tengoklah macam mana pembahagian. Whiteboard ni kecil je. Kita tulislah juga. Kita nak bagi nampak. Yang pertama, tadi kita yang pertama orang Islam kita percaya bahawa ada Allah. Boleh nampak kot yang belakang? Yang belakang nampak kan? Buat nampak lah. Yang keduanya, bila kita mengaku Allah Ta'ala, kita mengaku sebenarnya. Yang keduanya Rasulullah. Rasulullah datang dia kata bawa ad-din. Takat ni boleh clear tadi yang kita sebut tadi ni. Kita nak buat dalam bentuk radah, nak bagi nampak faham. Ad-din ini kita sebut tadi pecah pada 3 cabang. Cabang yang pertama, cabang al-iman. Cabang yang kedua, al-Islam. Dan cabang yang ketiga, al-ihsan. Boleh? Okey. Yang kita kena faham, sahabat-sahabat, Rasulullah SAW sepanjang 23 tahun Rasulullah SAW hidup bersama sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di Mekah dan Madinah. Dalam tempoh 23 tahun itu, Rasulullah SAW isi
isi aktiviti harian sahabat-sahabat tadi dan didik sahabat-sahabat tadi. Yang pertama, didik dengan benda yang bentuk pemikiran mereka dan bentuk pegangan hidup mereka. Dan dalam 23 tahun itulah juga Rasulullah isi dan juga didik sahabat-sahabat tentang cara beraktiviti di dunia ni. Cara untuk amalan dia sebagai individu, amalan dia sebagai ahli keluarga, amalan dia sebagai ahli masyarakat, amalan dia sebagai ahli negara, semua sekali Rasulullah didik dalam 23 tahun itu. Dan Rasulullah juga didik cara bentuk jiwa. Rasulullah ajak sahabat-sahabat untuk jauhi hasad dengki. Rasulullah didik sahabat-sahabat untuk jauh sifat takabur. Rasulullah didik sahabat-sahabat untuk berkasih sayang, akhlak mulia ini. Jadi ini 3 cabang asasi daripada nama ad-din. Rasulullah bawa apa kata kita? Bawa ad-din. Ad-din tu pecah 3. Kalau kita nak tengok sini detailnya, tak akan lari daripada 3 ini. Setakat ini boleh? Okey. 3 ini maknanya Rasulullah SAW, macam mana Rasulullah didik sahabat-sahabat? Rasulullah akan didik melalui ayat-ayat Quran yang turun. Kan? Hari ini turun ayat berkaitan dengan akidah. Besok turun ayat yang berkaitan dengan hukum hakam sekian-sekian. Lusa pula turun ayat yang berkaitan dengan akhlak. Dan begitulah seterusnya dalam masa tempoh 23 hari. 23 tahun. Maknanya berselang-seling. Akan sentiasa diperkukuhkan, akan sentiasa dipertingkatkan. Jadi takkan lari. Rasulullah akan didik sahabat-sahabat melalui ayat Quran dan wahyu yang turun. Lepas Rasulullah terang ayat Quran, Rasul sampaikan ayat wahyu yang turun, Rasulullah syarah pula ayat Quran tadi. Yang syarah tadi itulah nama dia apa? Namanya as-sunnah. Jadi kalaulah kita akan padang semua ni. Kita akan padang. Bila kita tengok Rasulullah ni sebagai Rasulullah SAW, Rasulullah yang akan keluar pada mulut Rasulullah tu satu Al-Quran. Yang keduanya akan keluar syarah kepada Al-Quran. Itulah as-sunnah. Jadi kalau kita padamkan, kita tolak tepi syakhsiah Nabi SAW, kita letak di tepi, yang kita akan ada depan kita ialah apa? Al-Quran dan as-sunnah. Jadi daripada Al-Quran dan Sunnah inilah keluarnya segala ajaran dan segala isi daripada ad-din tadi. Faham kan? Okey. Jadi yang itu clear lah, tak apalah, tak payah sebutlah. Sebab apa? Sebab kita akan tengok. Maknanya daripada Al-Quran dan Sunnah inilah keluarnya apa? Al-iman. Daripada Al-Quran dan Sunnah inilah juga keluarnya al-Islam. Daripada Al-Quran dan Sunnah inilah juga keluarnya al-ihsan. Kita nak sampai dah ni. Cuma ni kena faham. Yang ni tempat yang selalu berlaku muskilah dan berlaku salah faham orang. Nak keluarkan kandungan daripada Al-Quran dan As-Sunnah ini kepada isi terhadap panduan-panduan iman tadi, dan nak keluarkan panduan terhadap isi amalan aktiviti-aktiviti tadi, dan nak keluarnya kefahaman kepada Al-Quran terhadap bagaimana panduan al-ihsan tadi, yang masa zaman Rasulullah hidup, Rasulullah sendirilah yang akan syarahkan dan tegang kepada sahabat-sahabat. Selepas sahabat-sahabat, selepas Rasulullah telah kembali intaqala ila rahmatil a'la, sahabat tinggalkan kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah ini, isi-isi terhadap apa yang ada Al-Quran dan Sunnah ini, tinggal duduk dalam jiwa dan minda para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selepas sahabat-sahabat semua tamat generasi sahabat, pindah pula kepada generasi tabi' dan tabi'in. Begitulah seterusnya. Nak bagi tahu, nak keluarkan ini, Al-Quran dan Sunnah ini datang dalam bahasa Arab. Okey? Dia datang dalam bahasa Arab. Dan yang keduanya, kita dah sebut tadi, nak faham, bukanlah boleh faham secara mudah-mudah. Dia ada kaedah untuk faham. Dia ada disiplin untuk hurai dan olah kandungan Quran untuk kita sampai kepada isi dan maklumat tadi. Boleh faham sangat ni? Jadi perlu kat sana nama dia yang disebut sebagai ilmu usulul fiqh. Jadi ilmu usul fiqh dengan lughah duduk di sini, di tengah-tengah ni. Sekarang kita tulislah al-lughah al-arabiyah
Kat sini dia akan datang ilmu usulul fiqh. Ini kita dah dapat dua ilmu. Ilmu yang pertama yang penting untuk dapat keluarkan, untuk sampai kepada matlamat manusia ni, untuk sampai kepada boleh faham kandungan Quran Sunnah, untuk keluarkan isi dah iman tadi, ialah kemanapun takkan lari daripada ilmu lughah Arabiah dan takkan lari daripada peluang untuk ilmu usul fiqh. Sebab apa? Ilmu usul fiqh ni lah yang ajak disiplin kita cara nak faham teks-teks daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak ada ilmu usul fiqh, tak ada lughah Arabiah ni, takkan dapat faham. Takkan dapat faham dengan tepat dan betul. Yang ni yang akan, bila lughah tak ada, bila usul fiqh tak ada, tak boleh faham apa, tak boleh keluarkan isi. Tak akan mampu untuk keluarkan isi terhadap apa segala kandungan dan apa yang ada dalam Quran. Jadi mulalah. Cuma masa zaman Rasulullah dan para sahabat tak nampaklah pecahan ni secara satu-satu. Sebab benda tu dah wujud secara bercampur lah. Faham? Jadi bila segala kefahaman yang ada pada sahabat, kita letak ni generasi sahabat. Generasi sahabat, letak generasi satu. Kemudian kurun kedua, generasi tabi'in. Kurun ketiga, generasi seterusnya lah. Segala maklumat dan kefahaman terhadap iman, Islam, ihsan tadi wujud dalam masyarakat Islam. Dan kita nak pindahkan generasi yang akan datang, generasi seterusnya ni. Nak pindah ini perlu untuk kita catat dan perlu untuk kita rekod dalam bentuk tulisan. Perlu untuk kita karang dalam buku yang khas. Perlu untuk sentiasa diulang kaji dan disemak, kemudian ditulis dalam bahasa yang lebih mudah difahami untuk generasi yang akan datang. Begitulah seterusnya. Yang penting maklumat yang ada pada Al-Quran dan Sunnah ni yang difahami oleh sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ini boleh dipindahkan generasi yang akan datang secara tidak lari kefahaman tadi, secara kefahaman yang tepat dan benar. Sebab itulah mulalah ulama-ulama mengarang maklumat-maklumat tadi, merekodkan maklumat-maklumat tadi untuk dipindahkan kepada generasi yang akan datang. Ini yang kita sebut ni secara umum lah, secara mudah nak faham. Kalau nak bincang secara detail, bukanlah masa di sini lah. Target kita daripada bincang ni, kita nak tengok peta terhadap ulum syariah ni. Mulalah untuk ilmu iman ini, mulalah tabi'in semua mula simpul maklumat yang berkaitan dengan apa panduan, kefahaman dan juga pegangan hidup tadi yang telah sahabat-sahabat dan juga para tabi'in ambil dan dapat daripada Rasulullah SAW. Mulalah karang dan rekod. Nama ilmu ni bila dikarang rekod ditulis, dia bagilah nama. Dia bagilah nama kepada ilmu tersebut. Ilmu dia nama dia ilmu apa? Ilmu tauhid. Nama macam-macam lah, ilmu akidah, ilmu kalam. Nama tak penting. Bukan nama tak penting, nama banyak tak apa, tapi isi dia satu, nak beritahu yang nama ilmu tauhid dan ilmu akidah dan ilmu kalam ni tadi, fungsi dia, peranan dia ialah untuk himpunkan data-data dan maklumat-maklumat yang diajar oleh Rasulullah terhadap berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan iman dan pegangan hidup, yang diambil daripada mulut Rasulullah dan juga diambil daripada Quran dan Sunnah itu sendiri, dan diambil daripada kefahaman sahabat-sahabat dan sampailah dipindahkan generasi akan datang. Ini nama dia ilmu akidah. Boleh? Yang diajak oleh Rasulullah yang berkaitan dengan aktiviti manusia, yang diajak Rasulullah untuk bagaimana cara manusia beraktiviti di dunia ni, nak buat kerja, nak beramal, nak hidup. Ini nama dia disebut sebagai ilmu apa? Al-Fiqh. Ilmu fiqh. Yang diajar Rasulullah berkaitan dengan cara nak didik diri dan nak didik jiwa. Ini yang nama dia berkaitan disebut ilmu at-tazkiyah, ataupun yang ma'rufnya disebut sebagai ilmu at-tasawuf. Okey. Daripada rajah yang simple ini, secara mudahnya kalau kita nak kira lah, ini bukanlah secara keseluruhan, tapi kalau secara mudahnya kita akan dapati ilmu yang berkaitan dengan ulum syariah ini
syariat ini, dia sebut ulum syariat, ilmu yang kaitan dengan wahyu yang datang pada mulut Rasulullah ini, takkan lari daripada sumber asal dia apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah ni, bila kita tengok balik segala isi dia, takkan lari dari tiga ini. Ada isi yang bincang bab iman, ada isi yang bincang bab Islam, ada isi yang bincang bab ihsan. Jadi ilmu yang akan syarah kepada kita tentang isi-isi yang ada pada panduan hidup, ilmu yang pertama ilmu tauhid dan akidah. Ilmu yang kedua yang akan terang tentang panduan untuk kita beraktiviti di dunia ini nama dia ilmu fiqh ataupun ilmu ahkam. Ilmu yang ketiga yang penting diajak oleh Rasulullah kepada manusia adalah ilmu tentang panduan cara nak bentuk diri dan nak bentuk jiwa. Boleh cakap ni. Jadi yang ni matlamat utama lah, ini isi utama yang kita nak capai. Okey, kita tahu juga sumber semua ni datang daripada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah datang dalam bentuk lughah, dalam bahasa Arab. Jadi perlu kepada ilmu yang keempat untuk faham Quran dan Sunnah. Itu perlu pada ilmu lughah Arabiah. Kemudian kita pun faham juga nak faham Al-Quran dan Sunnah itu tak boleh buat-buat pandai. Kena ambil kaedah dan disiplin yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sendiri dan juga telah diajak Rasulullah kepada sahabat-sahabat cara bagaimana nak guna kandungan Quran dan Sunnah ni. Ulama-ulama himpunkan dan rekodkan daripada apa yang wujud pada zaman sahabat dan tabi'in, daripada zaman Rasulullah sendiri. Itulah dikarang tentang ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni nak bagi faham dah cara bagaimana kita nak faham teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Jadi dah berapa lah? 5. Yang last sekali kita akan masuk, adalah ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah sendiri. Sebab ini sumber asasi. Kalau ilmu yang berkaitan dengan Quran ni, dia akan ada ilmu yang berkaitan. Yang pertama cara nak baca. Cara nak baca dan cara nak sebut. Ini datang ilmu al-qiraat wa tajwid ni. Apa? Al-qiraat wa. Kemudian datang juga ilmu yang kedua, ilmu yang kita bawa-bawa ni, yang cara mudah ni kita bincang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran itu sendiri. Apakah Quran, bagaimanakah cara bentuk dia turun, cara bagaimana ayat dia turun di mana. Yang kata maklumat berkaitan dengan Quran lah. Itu nama dia ilmu ulum Al-Quran. Ada yang ketiganya yang memang tak boleh, ilmu yang nak syarahkan makna Quran. Nak terangkan makna Quran itu secara satu persatu, harfan bi harfin. Itu dah sebut ilmu apa? Ilmu tafsir. Cuma kok mana pun Al-Quran tidak ada masalah. Sebab Al-Quran datang kepada kita dalam bentuk yang diyakini. Sebab apa? Beribu-ribu orang nampakkan Quran pada zaman sahabat, pada mulut Rasulullah, pada zaman tabi'in. Tak diragui. Datang tu dalam keadaan memang kita tak perlu petikaikan kandungan dia. Sebab datang dalam keadaan memang tidak boleh diingkar. Sebab kalau jadi ni nak sebut bahasa mudah, sebab ramai kawan-kawan kita ni mungkin sahabat-sahabat daripada kuliah tip. Bila satu peristiwa berlaku di satu tempat, kalau seorang saja main habaq kat kita, bagi tahu kepada kita, jadi mungkin kita boleh petikai lagi. Kita boleh buat argumentation, bincang dengan dia. Kita kata boleh jadi awak salah faham, ataupun boleh jadi awak tipu saya. Jadi peristiwa yang berlaku tadi, walaupun kita tak tengok, orang sampaikan maklumat tu masih boleh dipertikaikan. Tapi kalau dah sampai 10 orang ataupun 20 orang yang mai bagi tahu benda yang sama, masa tu kita ragu-ragu lagi pada kandungan tadi. Kita takkan ragu-ragu yang ni nama dia at-tawatur. Di Al-Quran tak perlu kepada ilmu yang untuk terang tentang bagaimana dia sampai kepada kita. Tak perlu kepada ilmu yang nak tashihkan. Tak perlu kepada ilmu yang untuk pastikan benar atau tidak benda itu sampai kepada kita. Jadi Al-Quran tak perlu kepada ilmu itu. Yang perlu kepada ilmu yang dimasukkan untuk pastikan pastikan dia punya sahih ke tidak, benda itu sampai kepada kita, benda itu betul atau tidak, ialah as-sunnah. Yang inilah ilmu namanya ilmu ulumul hadis, ataupun disebut mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis ni peranan dia apa? Kita
apa yang diucapkan Rasulullah SAW bila Rasulullah SAW syarahkan Al-Quran tadi, didengar oleh sebahagian sahabat. Ada sahabat yang pergi kerja, ada sahabat yang pergi perang. Jadi masalah untuk memindahkan ucapan Rasulullah ni kepada orang seterusnya, tidaklah orang kata apa, yang tidaklah seperti mana berlaku pada Quran. Al-Quran ni berlaku dengan dipindahkan dalam apa disebut jam'un an jam'in. Ramai-ramai nakalkan pada ramai-ramai. Jadi tidak ada keraguan pada apa, tidak perlu kepada kita nak semak sahih tak sahih. As-sunnah dia dinakalkan dengan jumlah yang tak cukup tadi. Memanglah kita cerita secara panjangnya, sunnah ni adalah juga sunnah yang mutawatir. Itu dekat belajar belakang kan. Masa SPM dulu. Cuma kita nak bincang ni secara sunnah, secara umum dan keseluruhannya perlu kepada semakan. Perlu kepada kaedah untuk kita pastikan betul atau tidak benda ni diucapkan Rasulullah SAW. Ilmu yang bincang bab ini, bincang tentang cara bagaimana kita nak semak. Bagaimana kita nak semak hadis tu betul atau tidak. Bagaimana hadis tu dipindahkan kepada kita untuk kita kaji. Boleh pakai atau tidak, boleh disabitkan atau tidak, betul Rasulullah SAW sebut. Ilmu ni yang kita akan belajar adalah ilmu ulumul hadis ataupun mustalah hadis. Yang keduanya ilmu biasalah. Ilmu yang akan syarahkan makna Al-Quran dan hadis tadi. Syarahkan makna Al-Quran dan hadis tadi itu kitab-kitab syuruh lah. Okay. Yang penting untuk kita faham, kita tolak tepi yang ilmu-ilmu ni. Bila sebut ulum syar'iyah, bila kita sebut ilmu-ilmu syariat ni, mana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Sama ada ilmu disebut terangkan isi dia secara direct, isi kandungan dia tadi, isi iman. Nama dia ilmu tauhid. Ilmu yang bincang tentang isi dia secara direct, itulah untuk panduan amalan tadi, ilmu fiqh. Ilmu yang bincang isi dia, apa? Isi datang daripada Quran dan Sunnah. Sebab tu nak sebut tadi, apa saja ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, ada dia itu yang berkaitan dengan isi direct. Isi turun kandungan Quran dan Sunnah tadi. Sebahagian yang ketiga yang dibawa oleh Quran dan Sunnah tadi, nama dia ilmu ihsan ni, nama dia ilmu tazkiyah dan tasawuf. Ilmu yang duduk level ini, level kedua ni tadi, disebut ilmu al-alah. Sebab apa nama ilmu alat ataupun ilmu wasilah? Sebab daripada alat inilah kita boleh keluarkan kandungan-kandungan tadi dengan tepat dan betul. Ilmu lughah ni perlu dipelajari. Sebab apa? Sebab nak faham Quran dan Sunnah tadi perlu kepada kemahiran dalam lughah Arabiah. Begitulah juga nak boleh faham Quran dan Sunnah, nak keluarkan hadis tadi perlu kepada ilmu usul fiqh untuk kita faham dengan tepat makna daripada kandungan Quran dan Sunnah. Jadi kita ada 5. Dan begitulah juga kita ada ilmu yang berkaitan dengan Quran sendiri. Saya buat secara mudah lah, tak payah sebut satu-satu detail tadi. Dan juga ada juga ilmu yang berkaitan dengan Sunnah. Yang ni yang saya sebut ini, yang kita buat rajah ini secara lebih kurang dan secara mudah nak faham. Kalau kita nak letak peta itu, peta ilmu-ilmu Islam ini, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat ini. Dan rajah ini saya ambil daripada karangan Al-Fadhil Syekh Dr. Muhammad Hassan Al-Syafi'i, salah seorang ulama besar di Azhar. Dia karang dalam kitab Al-Madkhal ila Ilm Al-Kalam. Dia terang tentang kharitah, dia terang tentang peta dan juga rajah bagaimanakah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syarak ini. Saya ambil dan ubah sikitlah nak bagi mudah faham. Setakat ni okey. Kita masuk sikit bahagian kedua. Ubah mana pun lama dah. Yang keduanya kita bincang di sudut, okey, Ustaz, ilmu yang banyak ini saya nak kena ambil yang mana satu? Saya nak belajar yang mana? Adakah semua orang Islam ni perlu belajar semua sekali? Yang ini kalau kita letak, kalau ulama-ulama dia akan sebut, yang wajib fardu ain, yang maknanya semua orang Islam kena belajar dan semua orang Islam kena tahu. Tak akan lari daripada 1, 2 dan 3 ini. Maknanya tak kira bidang, sama ada bidang pengajian Islam ataupun bidang pengajian pengajian tip ke handasah ke yang bukan pengajian ulum syariah tadi. Kau mana pun dia kena ada bahagian ilmu yang berkaitan dengan iman,
Kena ada bahagian ilmu yang berkaitan nak betulkan amalan dia. Al-fiqh tadi, hukum hakam tadi perlu tahu. Dan yang ketiga, dia kena tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan al-ihsan tadi. Bagaimana nak bentuk jiwa dan hati dia, bagaimana nak buang sifat-sifat mazmumah, dan bagaimana nak isi dengan sifat-sifat mahmudah. Cuma qadar dia taklah banyak. Qadar yang perlu dalam bahagian iman ni, qadar asas yang dapat pastikan dia betul dia punya pegangan hidup dia. Tahu setakat yang basic yang perlu untuk betulkan akidah dia. Contohnya perlu tahu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, perlu tahu tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, perlu tahu tentang beberapa nama malaikat. Itu qadar yang perlu dia tahu. Qadar yang detail, yang mendalam, yang kaitan dengan ilmu ni, semua yang masuk level fardu lah, fardu kifayah. Boleh? Begitulah juga untuk kaitan ilmu hukum hakam tadi. Ilmu hukum hakam kaitan dengan fiqh tadi, yang wajib setiap atas semua kepala orang Islam ni, fardu ain ni, ilmu yang berkaitan dengan yang boleh betulkan dan juga boleh pastikan perkara-perkara yang wajib ke atas dia tu dapat dilaksanakan dengan tepat dan betul. Qadar itu saja. Contoh yang wajib setiap hari, setiap malam sembahyang 5 waktu. Kemudian wajib untuk kita ambil ayat sembahyang dan juga kita mandi wajib. Ini yang memang tak boleh lari, semua orang akan terlibat. Jadi qadar yang wajib dia mengaji daripada bahagian fiqh ini, bahagian itulah untuk betulkan dan tasihkan. Bila masuk bahagian jual beli ustaz, bahagian pergi haji, pergi umrah, apa semua sekali tu, yang itu tidak wajib untuk semua orang belajar. Yang haji dan umrah pun wajib fardu ain bila dia nak pergi sahaja. Cuma nak bagi tahu, bahagian ilmu fiqh ni juga bahagi dua juga. Ada bahagian fardu ain dan kemudian ada bahagian bahagian fardu kifayah. Bahagian mana perkhususan lah. Bahagian bila dia masuk bahagian perkhususan. Begitulah juga ilmu ihsan. Yang perlu belajar sekadar yang wajib, yang boleh betulkan, boleh bagi dia kenal mana satu sifat-sifat buruk yang dia kena elak, yang mana satu sifat-sifat baik yang wajib dia pegang, bagaimana cara nak didik jiwa dan nak didik hati. Kena belajar bahagian ilmu